Dan kalau boleh setiap kali nak semaya. Setiap kali nak semaya. Dan kalau kita capur, hak kita pun gigi biasa ni mungkin 2 kali sehari. Tetapi kita guna kayu sugi tadi kalau boleh. Pada ketika-ketika yang lain takut kuat sangat buah gigi biasa ni kan keras, takut jadi mudarat pula. Kita guna kayu sugi tu, gabung kedua-duanya lagi molek. Yang pentingnya kena ada usaha tu. Kita gabung kedua. Boleh juga sebab hak tu memang tentu dah Nabi guna hak tu. Dan faedah dia pun semua orang akui, orang kafir pun akui. Faedah dia, khasiat dia tu kita gabung semua. Takut ni khasiat dengan kayu arak. Ada sebut ni. Ya, setengah ulama kata gitulah, memang. Tetapi kita kata tidak gitu. Dapat berlaku. Asalkan berus gigi. Dan hak lebih utamanya berus gigi ni ketika mana? Nak semaya tadi. Pada ketika mulut berbau kerana lama tak kecek ke, ataupun kerana lama kecek, boleh juga, boleh jadi bau juga mulut. Ketika gigi tu kita berasa berlapis lah kita kata. Itu pun sunnah juga. Ketika nak ngaji Quran, sunnah juga. Itu beberapa tempat yang memang lebih kuat lah daripada tempat-tempat yang lain. Dekat nak tidur, sebelum tidur ada juga. Lepas makan, itu digalakkan dan disebutkan oleh ulama lebih-lebih lagi lah daripada pada ketika lain. Itulah ketika-ketika yang lebih utama. Kita tengok hadis yang kedua pula. Nabi SAW, kata Hudzaifah, Nabi SAW membersihkan mulutnya dengan sugi apabila bangun pada waktu malam. Pada waktu malam, bila bangun pada waktu malam sebelum nak sembahyang tahajud tu, ketika habis air sembahyang, boleh juga berwuduk situ. Ini disebutkan tempat-tempat dia. Adakah tempat ni saja? Tempat lain yang kita sebut tadi pun termasuk juga. Terutamanya lepas makan benda-benda yang bau, lepas tu nak pergi berjumpa dengan orang ramai, ataupun kita akan berada dalam majlis, lebih-lebih lagi. Pada ketika itu molek buah gigi. Dan Nabi SAW bila dia bangun tengah malam buah gigi, sebab apa? Dia nak sembahyang. Artinya kita kena jaga, supaya kita jaga masyarakat Allah SWT. Ketika kita nak bermunajat dengan dia, berhadapan dengan dia, kita kena jaga juga kebersihan kita, sampai kepada kebersihan mulut pun, bukan kebersihan zahir pakaian saja. Sebab Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu nak sembahyang. Dia sebut perhiasan. Bukan kata perhiasan situ nak suruh pakai gelar, pakai tali tekuk dah, pakai subat dah. Perhiasan untuk sembahyang, bukan perhiasan dunia. Perhiasan untuk sembahyang termasuklah buah gigi, pakai air wangi, pakai baju molek-molek. Janganlah hak cemar-cemar. Ni gak hak pergi waktu ambil kambing tu, harga kambing tu, hak tu lah. Kalau selagi suci boleh, hak lebih molek, itu maksud perhiasan di situ, hak lebih molek. Setengah-setengah kita orang lelaki lah terutamanya. Orang lelaki ni ramai dalam masyarakat kita ni, dia kalau sembahyang pakai kain saja. Paling tinggi dia ambil pierce, dia letak cetek. Itu tak kena tu. Tak kena. Sepatutnya perhiasan lengkap. Sekurang-kurangnya kalau panah kau selaja, kita kena sebar datang ni, datang baru. Pakai kain antara pusat dengan lutut. Kalau ke bawah lagi, itu termasuk dalam perhiasan dah tu, yang lebih dikehendaki. Lepas tu kita sebar. Jangan buka bahu ni. Sebab mengikut Imam Ahmad dan mazhab Zahiriyah, tak sah sembahyang tu kalau buka bahu ni. Tapi kalau tak pakai piah, tak ada siapa kata tak sah. Sebab tu kita kata lebih utama sebar ni atas bahu. Dengan kain sekebal tak apa dah, kain tuala tak apa dah, biar tutup. Itu termasuk dalam perhiasan ketika nak sembahyang. Bukan perhiasan ni macam tadi, nak pakai spek supaya kita duduk pergi jalan. Tak. Bukan perhiasan tu nak pakai suban. Tak. Sama sekali tidak gitu. Kalau orang perempuan, misalnya kalau dalam mazhab Hanafi, dia boleh pakai kain, pakai baju biasa, baju kebaya tu boleh. Nampak sikit lengan, tak apa dia.
Tuduh kepala ni nampak rambut, tak apa. Kaki ke apa, tak apa. Nampak betih, nampak sikit, tak apa. Tetapi semua kata, yang terima hak tu pun dia kata, kalau tutup semua, tutup kemah, lebih baik. Itu termasuk dalam perhiasan lah tu. Perhiasan untuk sembahyang. Paling baik, paling comel, paling baik. Lebih sempurna pakaian kita, lebih baik sembahyang kita. Hak ni Nabi SAW ajar untuk menyempurnakan sembahyang tu. Walaupun sembahyang tu bukan sembahyang yang fardu pun. Sebab itulah dalam hadis tadi dia kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Inda kulli salatin tu setiap sembahyang, tak kira sembahyang apa. Bukan sembahyang fardu. Ketika nak sembahyang, apa-apa sembahyang. Molek, beruh gigi. Ini yang dia ajar. Dan kepada Nabi SAW beruh gigi tu wajib tu. Mengikut setengah ulama'nya. Mengikut setengah ulama'nya wajib beruh gigi. Tapi kita mengatakan tidak. Di peringkat awal memang wajib. Sebab banyak dalam hadis Bukhari dia sebut Nabi SAW berkomor gitu saja. Kerana dia makan sesuatu, dia tak ambil air sembahyang, dia tidak beruh gigi pun. Ini menunjukkan tidak wajib kepada dia pun, apalagi kepada umat. Cuma sunat itu memanglah sunat lah. Daripada perbincangan ni kita dapat pengetahuan, iaitu yang digalakkan dalam Islam ni, kita menyiapkan diri kita bukan untuk benda fardu sahaja. Hak sunat pun kita kena jaga. Jaga biar sempurna lah sembahyang sunat. Termasuk ni buh gigi ni pun menyempurnakan sembahyang. Kita kena buat juga. Begitu juga lain-lain, sunat puasa. Kita kena jagalah. Jangan kata hak fardu saja. Sunat puasa, dah sunat kita kata tak apalah. Kita kata mudah-mudah. Jangan. Kita kena jaga juga. Kena jaga juga seperti seboleh-bolehnya lah. Tapi itu adalah pula kaedah dia, peraturan dia pula. Tidaklah sama sebenarnya dengan hak fardu. Dalam setengah-setengah segi tu, misalnya kalau hak fardu kita tak boleh nak batal, nak buka puasa kerana tetamu mari, kau tak boleh. Tapi kalau puasa sunat kan, dia ada pilihan lagi situ. Ada pilihan lagi. Walaupun itu berbeza pendapat lah. Walaupun mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Tetamu pun lebih utama puasa. Tak boleh kita nak batal puasa. Kalau batal puasa sunat tu kena wajib qada. Kalau tak qada dosa, walaupun sunat. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak gitu. Kita boleh mengutamakan tetamu. Kalau tidak, dia jadi serba salah lah dia nak makan. Kita boleh puasa hari lain, boleh puasa hari lain, dia utamakan tetamu. Itu masing-masing pendapat lah. Tak apalah. Tengoklah hak mana yang lebih sesuai. Hak mana lebih sesuai. Di sini nak ceritanya dia bangun tengah malam ni bukan untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang hak sunat. Walaupun kepada dia tu fardu sembahyang tu. Sembahyang tahajud tu fardu. Wajib lah kepada Nabi. Tetapi kepada umat tidak. Tapi dia buat gini, dia sebagai mengajar umat dia. Dan kita sudah tahu dah dalam hadis Ibnu Abbas tu kan. Ibnu Abbas bila tengok Nabi buat gitu, dia tu buat gitu. Nabi tak bantah, tak larang dia. Menunjukkan umat pun molek juga buat gitu. Tidak kata untuk Nabi saja, umat pun molek juga buat gitu. Ini cerita Abu Gigi apabila bangun pada waktu malam. Kalau kita tengok kan, Nabi SAW dia cukup jaga kebersihan dia. Kebersihan dia, kebersihan pakaian dia, dia jaga. Sampai ke tempat tidur dia, bersih belaka. Memang dia tekan benar bersih ni. Tekan benar. Mulut sampai begitu sekali. Dan Aisyah menceritakan bila orang tanya dia, Nabi SAW kalau balik ke rumah ke dia mula-mula sekali dia buat, dia kata gosok gigi. Kalau dia balik ke rumah pergi mana-mana, dia mula-mula sekali dia gosok gigi. Itu yang penting. Dia jaga hati bini dia. Kalau bau ni pun seksa juga kan dah. Tapi dah kalau jadi penyakit nak gana kan. Terutamanya yang sudah berumur tua-tua ni, memang dia ada lah hak tu. Bau tadi. Lebih-lebih lagi dah kena jaga. Dengan cara makanlah apa-apa kau yang bau sedap. Kena jaga. Sebab apa? Mungkin kita, yalah, kadang-kadang orang ni masa muda molek, masa tua tu jadi balah pula. Bapa balah kita kata selama ni tak apa, akhirnya mulut je. Ada kalanya. Tapi dia tak rayak. Dia tak rayak kat orang ramai. Benda sulit kan.
Tak payah duk sebut golai, sebut golai.